one, two, three. Hai, Assalamualaikum dan apa khabar semua? Selamat sejahtera. Sihat ke? Macam mana cuti? Seronok ke tak seronok? Ke bosan duduk rumah, tak berjalan, tak bermain? Ke bermain juga? Dekat kawasan rumah cikgu ni ramai sangat budak-budak yang masih bermain dekat luar. Walaupun PKP. Kalau tak ada benda penting, tak perlu keluar rumah. Okay, jadi hari ni cikgu nak ajar sistem reproduktif manusia. Tahu tak sistem reproduktif tu apa? Apa yang kamu faham tentang sistem reproduktif? Okay, jadi cikgu teruskanlah. Kena berbeber panjang-panjang. Sebab cikgu pun rasa pelik dan janggal sebab seorang-seorang kan. Okay, kita teruskan. Okay, ini adalah gambar dua orang manusia. Siapa dua orang manusia tu? Lelaki dan perempuan. Okay, tanya pada diri sendiri, awak lelaki ke awak perempuan? Ataupun awak tak tahu awak bersatu? Tak tahu. Saya ni lelaki ke? Saya ni perempuan ke? Apa yang membezakan lelaki dengan perempuan? Tahu ke tak tahu? Okay, jadi ini adalah sistem reproduktif manusia. Nampak tak dua gambar dekat sini? Sama ke tak sama? Tak sama kan? Okay, jadi ini lelaki. Ini perempuan. Ini adalah sistem reproduktif untuk lelaki. Ini adalah sistem reproduktif untuk perempuan. Okay, teruskan . Okey, apa itu sistem reproduktif? Okay, sistem reproduktif merupakan kumpulan organ dalaman dan luaran yang terdapat pada lelaki dan perempuan. Organ dalaman tahu? Organ tahu organ? Apa organ yang kita ada dalam badan kita? Kita ada jantung, kita ada paru-paru, kita ada buah pinggang. Kita ada apa lagi dalam badan kita ni? Ada usus. Itu semua organ. Jadi, kita pun ada organ dekat bahagian bawah, dekat dalaman dan luaran. Lelaki dan perempuan. Tak ada orang yang tak ada organ tu. Okey, mustahil lah kalau dia tak ada organ tu dia boleh hidup. Mustahil lah. Kalau tak ada keseluruhan organ tu, mustahil dia boleh hidup. Okey, jadi sistem reproduktif lelaki berbeza dengan sistem reproduktif perempuan. Tak sama. Kita tengok gambar tadi pun tak sama kan? Yang lelaki bentuk dia macam gini, yang perempuan bentuk dia macam gini. Faham? Tak sama. Jadi sistem reproduktif ini akan matang apabila lelaki dan perempuan telah mencapai akil balik. Tahu tak akil balik tu apa? Awak dah akil balik ke belum? Kalau dah akil balik, fahamlah. Kalau tak akil balik pun akan faham juga. Rasanya ramai kot zaman sekarang ni yang umur 11 tahun darjah 5 dah akil balik. Betul tak? Okey, jadi kedua-dua organ ini berfungsi sebagai alat sistem pembiakan. Pernah dengar sistem pembiakan? Selalu dengar macam pembiakan lalat kan, pembiakan lembu. Manusia pun ada sistem pembiakan. Apa tu sistem pembiakan? Pembiakan bermaksud mekanisme atau proses bagi mewujudkan dan mengembangkan zuriat. Mewujudkan dan mengembangkan zuriat. Faham? Okey, baca dulu. Kalau tak faham, baca balik. Okey, cikgu teruskan. Okey, apa fungsi sistem reproduktif ni? Okey, fungsi utama sistem reproduktif adalah untuk mendapatkan zuriat melalui sistem pembiakan. Cikgu nak sebut zuriat. Zuriat ni apa? Durian ke? Rambutan ke? Okey, jadi zuriat ni bermaksud bukan tumbuh-tumbuhan.
Zuriat bermaksud keturunan, benih, baka, anak atau anak cucu, mempunyai atau menghasilkan keturunan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat. Cikgu search tau. Dewan Bahasa dan Pustaka cari maksud zuriat ni. Ingat, zuriat tu maksud dia keturunan. Anak atau anak cucu. Jadi fungsi sistem reproduktif dan zuriat ni adalah untuk memastikan kesinambungan generasi keturunan zuriat dapat dipastikan melalui sistem pembiakan. Tak adalah macam lepas bapa awak dengan mak awak lahirkan awak, lepas tu dah tak ada lagi manusia dekat dunia ni sebab awak tak ada kesinambungan tu. Ada sistem pembiakan ni tak wujud lagi. Maksudnya dah tak ada manusia lagi lepas tu apa yang jadi? Dah tak ada manusia lah, dah pupus manusia. Jadi sistem reproduktif ni memastikan kesinambungan generasi keturunan tu melalui sistem pembiakan. Okey, ini kita tengok gambar sistem reproduktif lelaki, sistem pembiakan lelaki. Berfungsi menghasilkan, menyimpan dan menyalurkan sperma keluar dari badan. Okay, ini bentuk dia. Bentuk sistem pembiakan lelaki. Tengok satu-satu. Ini adalah kelenjar prostat. Ini ductus sperma. Vesicle semen. Uretra. Testis. Zakar dengan skrotum. Okay, tengok elok-elok. Ini adalah sistem pembiakan lelaki. Sistem reproduktif bagi lelaki. Tak sama macam perempuan. Okay, kita teruskan. Okay, sistem reproduktif lelaki, organ pembiakan lelaki. Okay, tengok yang pertama, testis. Testis berfungsi sebagai kilang bagi menghasilkan sperma dan hormon seks bagi lelaki. Mana ada tak? Okay, ductus dan kelenjar pula membantu menyalurkan sperma ke trak reproduktif wanita. Okay, tengok testis. Berfungsi sebagai kilang untuk sperma dan hormon seks. Dan ductus, kelenjar pula menyalurkan sperma ke trak reproduktif wanita. Tengok tadi mana? Testis. Mana testis? Ni testis ni apa dia? Kilang untuk apa? Kilang sperma dengan hormon lelaki. Okey, kelenjar dengan ductus tadi fungsi dia apa? Fungsi dia menyalurkan sperma ke trak reproduktif wanita. Sekarang kita tengok yang perempuan punya sistem reproduktif pula. Okey, ini adalah gambar sistem reproduktif perempuan. Okey, ini adalah tube fallopian. Ini adalah uterus. Ini adalah ovari, dinding uterus, cervix dan faraj. Okay, tengok. Sama tak macam lelaki punya sistem reproduktif tadi? Tak sama kan? Yang perempuan ni macam bentuk apa? Tanduk rusa . Macam bentuk kepala rusa. Jatuh pula cikgu punya skrin ni. Aduh, sekejap cikgu pause. Okey, sambung semula. Ada gangguan tadi. Okay, jadi bentuk sistem reproduktif perempuan ni macam apa? Kepala rusa kan? Betul tak rusa? Ke salah binatang cikgu? Okay, kita teruskan. Okay, sistem reproduktif perempuan. Okay, organ pembiakan perempuan. Jadi yang tadi kita tengok ovari tadi. Ingat tak mana ovari? Ovari ni fungsi dia untuk menghasilkan telur. Telur manusia tau. Telur, awak daripada telur. Bukan telur ayam. Okay, ovari ni fungsi untuk menghasilkan telur dan hormon seks wanita. Okay, manakala uterus pula merupakan lokasi persenyawaan antara sperma lelaki. Sperma tu lelaki punya. Dan ovum untuk perkembangan janin semasa proses kehamilan berlaku. Okey, jadi adalah dia mati.
You can only record 10 minutes with the pre-version of Pedicam. So, cerita dia tadi mati recordingnya, penat bercakap, mati rupanya. Okay, 10 minutes Cikgu teruskan. Okay, tadi dah sebut pasal ovari, menghasilkan telur dan hormon seks wanita. Mana ovari tadi? Ingat tak gambar? Mana kedudukan ovari tadi? Okay, jadi uterus ni merupakan lokasi persenyawaan antara sperma dan ovum untuk perkembangan janin semasa proses kehamilan berlaku. Okay, jadi awak dah tadi telur dengan sperma tu dah bersenyawa. Jadi dia akan duduk kat satu tempat yang selesa untuk janin tu membesar. Tengok balik tadi gambar. Tengok tak ingat. Okay, ovari. Okay, ni adalah ovari. Mana? Apa dia tadi? Fungsi dia. Tempat telur dengan hormon seks wanita. Hormon. Okay. Lagi apa tadi? Uterus. Tengok mana hilang datang ni. Okay, uterus ni tadi mana? Tempat tadi, hotel. Hotel untuk janin duduk kat sini membesar selama berapa bulan? 240 bulan. Berapa bulan janin untuk duduk situ? 9 bulan sampailah dia dilahirkan. Jangan marah aku salah. Tapi betul kot. Mestilah betul. Okay, mana tadi? Like terus. Okay, kita tengoklah YouTube. Bebel lah cikgu ni tak ada tengok animasi. Cikgu tak pandai nak buat animasi ni. Tengok dekat YouTube Nampak pun tak boleh datang ni. Nampak pula link ni nak buka. Cannot download the information you request. Dah buka manual. Okay, kita tengok. Tengok proses kemenjadian manusia dari dalam rahim. Adakah manusia tu memang seketul-ketul lahir macam tu? Mula cikgu ulang semula. Okay, ni apa? Ni adalah sperma. Perempuan. Sperma lelaki dengan sperma perempuan bercampur. Cikgu tak tahu nak cakap apa, takut salah. Sebab cikgu bukan cikgu sains. Tapi cikgu cuba ulaslah apa yang cikgu tahu, yang cikgu belajar dulu. Cikgu belajar pendidikan kesihatan kan? Nanti kalau nak tahu maklumat lebih lanjut, tanya cikgu sains awak, okey? Jadi tadi apa dia? Ni. Dia nak cari tempat yang selesa. Yang cikgu cakap tadi hotel tu. Dia tengah mencari tempat yang selesa untuk perkembangan janin.
Apa tu? Yang warna merah, berdenyut-denyut tu, apa dia? Jantung. Ini adalah proses kemenjadian manusia. Tadi awak tengok daripada sperma, dia bersenyawa dengan ovum. Lepas tu dia mencari tempat yang selesa tadi. Dia dah stay jadi janin. Sekarang ni janin ni tengah membesar. Dah nampak tangan, dah nampak kaki, dah nampak mata, ada telinga. Tengok. Memberontak. Dalam perut dah memberontak dah. Jadi sayangilah ibu anda. Dia melayan kerana awak daripada dalam perut tu. Inilah Syawal. Dah wek, dah keluar dah. Dah keluar daripada ibu. Terus dah lahir dah. Okay, sambung tadi. Proses kejadian manusia. Tadi awak tengok tadi adalah proses kejadian manusia daripada mana? Daripada sperma bersenyawa dengan ovum. Lepas tu janin membesar daripada kecil sampailah ada tangan, ada kepala, ada hidung, ada telinga semua. Lepas tu lahirlah awak ke dunia ni. Okay, cikgu tunggu timing habis. Cikgu pause sekali. Tadi cikgu sebut tentang akil balik kan. Apa dia akil balik? Bukan akil yang dekat kelas awak tu. Ini akil balik diri awak sendiri. Semua orang ada akil balik. Jadi akil balik adalah satu peringkat dalam hidup awak di mana tubuh badan awak berubah dari seorang kanak-kanak ke seorang dewasa. Awak dah dewasa ke belum? Cikgu ajak awak pada darjah 1, darjah 2, darjah 3. Daripada perangai budak-budak sampailah sekarang ni. Tak sabar nak tengok. Jadi apa perubahan-perubahan berlaku? Perubahan-perubahan ini termasuklah ciri-ciri seks primer dan sekunda. Ia disebabkan bahan kimia dalam badan yang dipanggil hormon. Kita teruskan. Jadi akil balik lelaki. Ciri-ciri seks primer yang berubah adalah seperti perubahan zakar dan buah zakar. Zakar panggil apa? Penis. Buah zakar panggil apa? Testis. Yang tadi tu kita ada tengok tadi kan. Testis tu mana? Apa fungsi testis ni? Untuk simpan sperma dengan hormon seks lelaki. Manakala ciri-ciri seks sekunda pula melibatkan pertumbuhan misai dan janggut serta suara yang lebih garau. Mana suara dah garau yang dah pecah tu, maksudnya dia dah akil balik lah tu. Seterusnya, bulu ketiak serta di bahagian kemaluan juga merupakan tanda akil balik. Siapa yang naik sekolah tu dah ada berbulu-bulu tu, maksudnya dia dah akil balik lah. Seterusnya akil balik perempuan. Apa dia? Ciri-ciri seks primer yang berubah adalah perubahan faraj dan ovari. Manakala ciri-ciri seks sekunda pula melibatkan perubahan payudara serta punggung membesar.
Okay, lagi sama macam lelaki juga. Berbulu juga. Okay, berbulu dari ketiak dan di bahagian kemaluan juga. Merupakan tanda-tanda akil balik. Yang perempuan ni lagi obvious apa dia kalau akil balik. Apa yang dia berbeza pada lelaki? Perempuan ni kalau akil balik, dia datang haid. Haid. Dia datang haid. Yang haid ni cikgu cerita minggu depan. Tengoklah. Sebab tak sempat habiskan satu hari ni. Kalau cikgu cerita satu hari ni, kepala awak pening. Sekejap lagi nak jawab kuis pun pening. Bilakah saya mencapai akil balik? Jadi akil balik bermula antara umur 9 hingga 16 tahun bagi lelaki dan perempuan. Sekarang ni rasa umur 9 tahun dah ada lah. Dah ada yang datang balik, dah datang period semua kan. Tak apa masa cikgu ajar darjah 3 tahun awal lah darjah 3. 2 tahun sebelum ni. Maksudnya umur dia 9 tahun dia dah datang haid. Dia dah period. Period kat sekolah. Okey, maksudnya awak dah akil balik. Bila awak dah akil balik, maksudnya awak dah ada sistem pembiakan tu. Sistem pembiakan tu. Okay. Jadi jagalah diri awak. Penting pendidikan seks ni supaya awak faham apa perbuatan yang awak lakukan tu. Dengan awak dah capai akil balik ni, apa kesan kepada diri awak sebagai seorang lelaki dan juga sebagai seorang perempuan. Bila awak dah akil balik, dengan sistem pembiakan ni, apa kesan dia pada diri awak sendiri? Okey. Teruskan. Okey, dah. Plot dulu je. Okey, dah tamat. Okey, jangan lupa jawab kuis yang cikgu bagi tu. Masukkan email, tulis nama huruf besar IC, kena tulis semua. Jangan tulis nama Minah Jongang ke, Pak Boncik ke. Tak nak tulis nama penuh awak huruf besar semua. Nama penuh tau. Dah besar kan, mesti tahu nama penuh dengan nama ayah siapa. Bila awak dah siap, dah masukkan email tu, nanti awak tekan hantar, dia akan generatekan, dia akan hasilkan sijil. Sijil tu dia akan hantar dekat email awak. Okey, jadi awak boleh dapat sijil sebab dah habiskan topik ini. Okey? Okey, bye-bye.